ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كما علمت آدم فعلمنا وكما فهمت سليمان فهمنا وكما عصمت يوسف فعصمنا وكما سلمت يونس فسلمنا وكما أكرمت أيوب فأكرمنا وكما ألهمت أوليائك فألهمنا وكما هيمت أحبابك فهيمنا ومن رضاك غنمنا ومن فضلك لا تحرمنا واجعلنا لك من الشاكرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Pada malam ini dapat kita bertemu di rumah Allah yang mulia ini dan dapat kita meneruskan lagi pengajian kita daripada sifatul huruf dan juga makharijul huruf. Baik, kita sambung muka surat 193 betul? 19? Betul, 93 kan? 9 apa? 193 apa? Syiddah. Ada tanda tak? Betul ya? Ya. Nombor 3 syiddah. Okey. Nombor 3 kata musannif iaitu syiddah. Syiddah pada bahasa maksudnya adalah kuat. Kuat pada bahasa. Pada istilah iaitu suara tertahan, tersekat. Maksudnya suara tertahan yakni suara tersekat semasa menyebut hurufnya kerana berpegang kuat ia pada makhrajnya. Pada makhraj syiddah tersebut. Dan syiddah itu tidak yakni tiada berlari suara. Kata sahib As-Sabil Al-Syafi wasyiddatu la, yakni bermakna suara itu tidak berlari ataupun tidak dikata sini tidak terlepas semasa menyebut huruf-huruf syiddah. Dan huruf syiddah itu ada 8. Sebut sini syiddah itu ada 8 dalam rangkai kata ajid, qatin, bakat. Ajid, qatin, bakat. Itu rangkai katanya. Bermakna hurufnya adalah hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf dan ta. Jadi keseluruhan ada apa? Ada 8. Okey. Jadi tertahan suara ataupun tersekat apabila kita nak menyebut huruf-huruf syiddah. Contohnya kita sebut bila kita sebut suara kita tu dia tertahan. Kalau kita sebut huruf-huruf lawannya, sifat lawannya apa? Rakhawah. Sifat rakhawah contoh za kan? Za kan? Za bila kita menyebut huruf tersebut suara itu tidak tertahan. Za lancar, kita sebut mudah. Kalau kita sebut huruf-huruf syiddah ni, contoh selain daripada hamzah apa? Ba, kan? Ba, bila kita nak sebut ba, jadi dia tertahan. Itu maksudnya tertahan. Dia tak terus kita sebut, tak terus lepas suara kita masa menyebut huruf syiddah. Ja, contoh jim kan? Ja. Bila kita nak sebut jim, ada tertahan suara ketika menyebut huruf jim tersebut. Itu maksudnya tertahan. Jadi bila kata tertahan, itulah makna kata syiddah. Syiddah. Apalagi dal, dal. Bila kita nak sebut huruf dal, dia tertahan
daripada terlepas sebutannya. Begitu. Qa di mana? Qa di makhraj qa di mana? Pangkal lidah. Jadi bila kita sebut huruf qa dia macam tertahan. Itu maksudnya tertahan suara ataupun tersekat suara ketika menyebut huruf syiddah ini. Lagi ta ya. Ta dia tersekat juga ketika menyebut huruf syiddah ini, huruf ta itu. Ba, okey, kaf, ka. Kalau kita nak sebut huruf ka ada tertahan atau tersekat suara kita di makhraj kaf, iaitu sebelum sedikit daripada makhraj qaf, dan juga ta. Jadi ta, dal dan ta juga dia apabila kita nak menyebut ketiga huruf tersebut, ta, dal, ta, itu dia ada tersekat suara ketika menyebut huruf-hurufnya. Jadi maksud kata syiddah di sini apa? Tersekat suara ketika menyebut hurufnya. Kenapa tersekat suara tu? Dia kata di sini kerana berpegang kuat ia pada makhraj huruf-huruf tersebut. Ta makhrajnya di mana? Hujung lidah dan di sebelah gusi sebelah atas. Gusi sebelah atas. Dan kemudian jim di mana? Jim adalah di tengah daun lidah. Bagi huruf syajariyah, huruf daun lidah. Jim, ya, itu dia satu makhraj. Kemudian dal sama seperti ta, juga sama dengan ta. Kemudian ba di mana? Ba di syafatain, dua bibir mulut kita. Bila kita nak sebut ba kena mengetak dulu, mengetak dua bibir mulut kita. Ba. Itu maksudnya tersekat kan tu? Maksudnya situ. Lagi kaf, di makhrajnya di bahagian pangkal lidah juga, tetapi tidak terlalu hujung kerana dia sebelum sedikit daripada huruf qaf. Dan qaf di hujung ataupun di pangkal lidah. Itu adalah berkaitan dengan huruf syiddah. Manakala lawannya, ini kita masih lagi dalam sifat berlawanan. Jadi lawan bagi syiddah adalah rakhawah. Jadi makna rakhawah apa? Rakhawah itu lembut, pada bahasanya lembut. Pada istilah apa maknanya? Maksudnya di sini kata suara terlepas semasa menyebut hurufnya kerana lemahnya. Kerana lemahnya ni lemah sifat itu, ia berpegang pada makhraj. Lemahnya ia berpegang pada makhraj. Jadi huruf-huruf ini berpegang secara lemah pada makhrajnya. Jadi sebab itu bila menyebut huruf-huruf rakhawah ini, huruf-huruf yang bersifat rakhawah ini, dia terlepas suara ketika menyebut huruf-hurufnya. Jadi bila pada syiddah ada 8, maka baki daripada 8 itu adalah 16. Jadi kaedah kita nak ingat antara dua sifat berlawanan ni, cara dia bagaimana? Kita ingat sifat syiddah ada berapa huruf? 8 huruf kan. Jadi baki itu adalah rakhawah. Tapi tak juga keseluruhan itu lagi. Ada lagi baki lagi tu. Kan? Jadi 8 pada syiddah, manakala 16 pada rakhawah. Jadi total jadi berapa? 24 kan? 24 baru. Jadi huruf semua ada 20 berapa? Huruf ada 29. Kan? Huruf ada 29. Jadi ada lagi baki. Mana baru 24, ada lagi satu, iaitu tawassul. Jadi kita sampai pada tawassul. Baik, jadi huruf rakhawah ada 16. Maka sebutan pada huruf rakhawah ini ialah sebutan
iaitu dengan sebutan yang terlepas suara ketika menyebut hurufnya. Contoh zai. Zai kita sebut huruf zai tak tersekat. Suara kita tidak tersekat. Sin tidak tersekat. Lagi apa? Kha tidak tersekat. Ha kita sebut huruf tersebut tidak tersekat. Suara kita. Tha tidak tersekat. Ghin tidak tersekat. Wa tidak tersekat. Ba tidak tersekat. Tu dan sad dan seterusnya. Jadi dalam rangkai kata dikata di sini iaitu khud, ghatha, hadzin, fadda, syausin, zayyasahin. Itu rangkai kata tu, setiap satu itu adalah huruf-hurufnya, iaitu huruf-huruf rakhawah. Jadi keseluruhan ada 16 huruf rakhawah. Jadi untuk membezakan antara syiddah dan rakhawah senanglah. Iaitu huruf syiddah apabila kita nak menyebut hurufnya dia tersekat sebutan ataupun suara tersekat. Manakala huruf rakhawah bila kita sebut lancar, tak tersekat sebutannya. Dan kemudian di antara syiddah dan rakhawah dia ada pertengahan pula, dia ada di antara. Dia panggil tawassut. Jadi tawassut ini di antara syiddah dan juga rakhawah dan tidak dikira sebagai satu sifat yang lain kerana dia berada di antara. Dia di antara syiddah dan juga di antara rakhawah. Ma baina syiddah wa rakhawah. 50-50. Di antara. Jadi kalau huruf rakhawah itu dia terlepas suara ketika menyebutnya, manakala huruf syiddah dia tersekat suara ketika menyebutnya, manakala tawassut ini ialah pertengahan. Iaitu suara pertengahan antara syiddah dan juga rakhawah semasa menyebut hurufnya. Tidak terlalu tersekat dan tidak terlepas sangat. Begitu. Pada teorinya begitulah, kan? Jadi antaranya huruf-huruf yang terdapat pada tawassut ini adalah lin Umar. Lin Umar. Lam, nun, ain, mim, ra. Lin Umar. 5 huruf ya. Itulah huruf lam, huruf nun, huruf ain, huruf mim dan huruf ra. Jadi 5 huruf. Baik. Antaranya contoh baik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Jadi situ ada alif lam kan, lam. Kemudian ada mim. Kemudian ada lam ha pada kalimah Allah tu kan. Kemudian ada lam, kemudian selepas pada lam ain. Lepas pada lam ain. Baik. Jadi cara kita menyebut satu-satu huruf tersebut kalau berdasarkan tawassut, lam dia pertengahan. Dia tidak syiddah, dia tidak tersekat. Lam tidak sebutan huruf dia. Ataupun lam terus terlepas suara. Tidak juga. Dia duduk pertengahan. Jadi lam, la, 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 la. Jadi sebutannya tidak terlalu la. Itu tidak terlalu la. Begitu pun tidak. Jadi dia tengah-tengah. La, la. Sikit tersekat. Sikit tersekat, sikit terlepas. Di antara. Kan? Antara tersekat dan juga antara terlepas. Jadi bila kita baca al satu lagi dia ada sifat yang lain juga, iaitu inhiraf. Inhiraf ni macam melentik. Melentik lah kita. Melentik tu macam mana maksudnya? Nak kena tanya pula. Melentik tu bunyi macam mana? Kalau kata lidah tu inhiraf ni maksudnya dia apa dia panggil? Melentik lah, kalau saya faham melentik lah. Maksudnya dia angkat lidah tu, belakang lidah tu dia bertemu dengan langit atas. La,
Dia bukan sebut la. Dia la al sebab tu bunyi lam sakinah kan, alif lam qamariyah ni dia tidak idgham seperti mana alif lam syamsiah kan. Alif lam syamsiah dia panggil idgham, ada setengah disebut idgham syamsi kan. Tetapi alif lam qamariyah ni dia panggil apa? Alif lam qamariyah dia panggil izhar qamari. Ada istilah yang lain lah, tapi dia punya hukum sama kan, kaedah dia sama. Jadi bila izhar qamari, maka kita kena jelaskan sebutan huruf lam sakinah tu. Bunyi lam sakinah tu. Al. Jadi bila al lam sakinah, maka bila kita nak sebut, contoh kita angkat alham. Itu dipanggil lentik tu. Jadi ujung lidah kita, belah belakang lidah kita itu, dan itu yang kita bertemu di langit atas tu. Alhamdulillah. Kalau kita tak buat begitu, kita tak sampai kepada tahap inhiraf tersebut. Kita nak sempurnakan sifat inhiraf tu. Jadi bila kita baca alhamdulillah lillahi rabbil macam kita duk apa panggil gulung lidah kan, ada kan kalau kita buat gulung lidah kan, maksudnya kita tempelkan hujung lidah kita ke bahagian atas, bahagian langit. Jadi lidah kita jadi bergulung, melentik lah tu. Tu alhamdulillahi rabbil alamin. Nampak? Itu barulah, itu kalau nak tekan satu persatu lah, nak jelaskan satu persatu, caranya begitulah. Itu dia panggil. Jadi huruf lam, iaitu dia pertengahan sebutannya, tidak syiddah sangat dan tidak rakhawah sangat. Manakala nun pula, nun bila kita sebut, contoh Ar-Rahmanir Rahim kan, Ar-Rahmani ni tidaklah begitu kita menekan sangat. Ni tak kan, tidak juga ne. Kalau rakhawah pula dia akan pergi ke arah apa dia panggil, condong ni imalah. Condong dia panggil apa? Imalah kan. Imalah betul tak? Yang bismillahirrahmanirrahim kan, imalah betul tak? Jadi dia condong. Sebab apa? Dia terlalu terlepas ataupun rakhawah sangat. Ar-Rahmanir dia jadi ne. Awak. Sebab apa? Sebab dia terlalu terlepas. Jadi dia pertengahan ni, na, ni, nu. Tu pertengahan huruf nun. Jadi baca Ar-Rahmanir Rahim ni. Ya, ni tu dengan ada baris kasrah pula. Kalau sebut baris fathah, maka jadi na. Tidak na. Kalau itu jadi rakhawah, tak boleh. Sebab dia tidak sempurna pada sebutannya. Itu sifat. Jadi dia duduk pertengahan. Kemudian ain kan, al-alamin. Alhamdulillahi rabbil itu. Dia bukan itu. Dia bukan tu dia jadi, bila dia jadi rakhawah sangat, dia jadi terlepas seakan-akan huruf alif pula. Nampak? Dia jadi seakan-akan huruf alif pula. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu rakhawah. Tapi huruf ain itu adalah tawassul, dan dia tidak terlalu menekan pula, tidak syiddah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak. Nampak? Kalau alamin itu jadi syiddah. Dia terlalu tersekat ataupun dia tersekat sebutannya. Kalau alamin dia jadi rakhawah pula. Tetapi dia tidak pada kedua-dua tersebut, dia di pertengahan. Jadi sebutannya alhamdulillahi rabbil mendata itu kan, alamin.
tu ada setengah kata kalau mendatar lagi dia terlepas pula jadi alif. Iaitu bergantung kepada kita punya makhraj tu. Sebab ain ni dia duduk di tengah halqum. Nampak? Dia duduk di tengah halqum, jadi bagaimana kita berpegang pada makhraj tu? Kalau kita tidak berpegang kepada makhraj sangat, rakhawah dia jadi alif. Kan? Kalau kita terlalu kuat sangat berpegang pada makhraj, maka dia jadi syiddah pula. Dia main kat situ. Nampak tak? Jadi bila kita ikut pada kaedah dia pertengahan. Pegang pada makhraj tu pertengahan. Jadi dia bunyi makhraj di mana? Makhraj dia di tengah halqum. Itu ain. Kemudian huruf apa pula? Huruf mim. Okey? Huruf mim Ar-Rahman dia tak sebut Ar-Rahman dia tekan pula macam tu kan? Tak. Walaupun mim itu makhrajnya syafatain kan? Makhraj bagi huruf mim adalah syafatain, dua bibir mulut, tetapi dia tidaklah seperti huruf ba kan? Kalau ba ni ba kan? Kita nak sebut dia kan? Sebab dia huruf syiddah, dia tersekat semasa menyebut hurufnya. Akan tetapi huruf mim adalah huruf tawassut. Jadi Ar-Rahman pertengahan. Tidaklah ma ataupun ma terlalu terlepas sangat, tidak. Jadi itu adalah maksudnya pertengahan. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki kan? Maliki yaumiddin. Nampak tak? Itu menunjukkan pertengahan bagi huruf mim. Kemudian ra. Ra tidak terlalu ataupun tidak syiddah, tidak terlalu tersekat dan juga tidak rakhawah. Tidak terlalu terlepas. Jadi dia pertengahan juga. Ra kan? Ar-Rahmanir Rahim. Kalau dia syiddah, bunyi detakan dia tu banyak. Ra berdetak tu. Sebab dia nak sebut tu dia tersekat. Jadi dia baca Ar-Rahmanir Rahim, dia pertengahan. Kalau rakhawah sangat pula jadi Ar-Rahmanir Rahim. Itu pula. Itu jadi rakhawah. Maknanya dia terlepas sebutannya. Jadi dia pertengahan. Ar-Rahmanir Rahim. Bunyi. Nampak? Detak tu dia panggil apa? Detak tu dia panggil takrir kan? Takrir ataupun tikrar. Takrir. Itu sifat khas bagi ra. Takrir. Itu tak apa. Itu masuk dalam sifat tunggal. Baik. Itu di antaranya tawassut ada 5 lin umar. Itu dah rangkai kata bagi huruf-huruf tawassut. Jadi dalam dua sifat ni, sifat berlawanan ni iaitu syiddah dan rakhawah. Jadi sifat-sifat syiddah itu ialah suara tersekat semasa menyebut huruf-huruf syiddah tersebut. Manakala rakhawah suara terlepas semasa menyebut huruf-huruf rakhawah. Dan tawassut itu adalah huruf-huruf pertengahan. Sifatnya pertengahan di antara syiddah dan juga rakhawah. Baik. Boleh nampak ke tu? Boleh dah dapat sini pun tak apa dah. Yang penting faham tu. Kan? Ada beza, tahu ada beza antara syiddah apa, rakhawah apa? Okeylah. Kan? Peringkat awal lagu tu lah. Jadi kita nak dapat kata apa, untuk dapatkan dia punya kecekapan dia kan, untuk menyebut setiap huruf tu memanglah bukan sekali dia boleh terus kan. Kita kena sentiasalah mulazamah kita praktikkan pada bacaan kita. Baik. Kemudian kita pergi kepada sifat yang berikutnya, iaitu sifat isti'la. Isti'la, yang ni pada muka surat 196 ni boleh baca lah. Apa itu dia kata syiddah, huruf syadidah, majhurah. Apa dia, iaitu huruf syiddah lagi jahar.
huruf tu dia bersifat dengan syiddah, kemudian dia juga bersifat dengan jahar. Apa dia huruf syiddah majhurah tu, ba jim, tu kita boleh bacalah, baca dia sebagai pengetahuan kita. Ini berkaitan dengan istilahat-istilahat. Ulama-ulama menyebut okey, kalau huruf syiddah bersifat dengan jahar juga, dia istilah dia syiddah majhurah. Kemudian ada syadidah mahmusa. Kemudian ada huruf rakhwah majhurah, ada huruf rakhwah mahmusa, ada huruf mutawassithah majhurah. Itu berkaitan dengan istilahat-istilahat yang digunakan pakai oleh ulama-ulama tajwid. Baik. Jadi kita pergi kepada yang berikutnya, iaitu huruf isti'la ataupun sifat isti'la. Okey, sifat isti'la ini pada bahasa ialah meninggi. Maksudnya tinggi. Ala ataupun a'la, kan? Jadi maksudnya tinggi isti'la. Pada istilah merujuk kepada perkataan tinggi ataupun makna tinggi itu merujuk kepada apa? Iaitu terangkat pangkal lidah. Pangkal lidah kita terangkat bila kita menyebut huruf-huruf isti'la. Jadi huruf isti'la ini ada berapa? Ada 7. Khussa dartin qiz. Khussa dartin qiz. Ni khaf, kha, sad, ba, ghin, ta, qaf dan dha. Itu ada 7. Dan huruf-huruf isti'la ini bila dia bersifat isti'la, maka dia tidak bersifat dengan istifal. Itu fungsi berlawanan. Dia mesti salah satu saja daripada dua sifat tersebut. Kalau dia bersifat dengan isti'la, maka dia tidak akan bersifat dengan istifal. Jadi kha, sa, ba, ta, dha, ghin, qaf. Baik. Jadi kalau kita tengok dalam surah Fatihah, kita tengok dalam surah Fatihah, huruf khaf ada kan? Kha ada dalam surah Fatihah? Ada tak? Kha. Tak ada. Kha tak ada. Berapa huruf tak ada dalam surah Fatihah? Berapa huruf tak ada dalam surah Fatihah? Yang pertama huruf kha ada tak? Tak ada huruf kha dalam surah Fatihah kan. Kemudian yang kedua huruf sa ada tak? Tak ada. Kemudian huruf yang ketiga huruf zai ada tak dalam surah Fatihah? Ada tak? Tak ada. Lagi kemudian huruf tadi apa? Kha, sa, zai kan? 3. Kemudian huruf shin ada tak dalam surah Fatihah? Shin ada tak? Tak kan? Kemudian huruf jim ada tak dalam surah Fatihah? Jim ada? Tak ada kan? Okey. Kha, sa, zai, shin dan jim. Kan? 5 huruf tak ada. Lagi ada lagi. Huruf apa yang tak ada lagi? Fa ada tak? Fa. Huruf fa ada dalam surah Fatihah? Fa. Tak ada Tak ada. Lagi? Apa lagi? Ada 6 atau 7? Kha, sa, zai, shin, jim, fa. Satu lagi. Huruf apa? Soalan cepu cemas lah. Tengok faham tak faham jangan ajar. Tanya soalan dia. Huruf dha. Jadi semua ada 7. 7 huruf yang tidak ada di dalam surah Al-Fatihah. Itu sebagai penambahan lah tu. Kan? Boleh catat balik. Yang pertama huruf khaf, kha, kemudian huruf sa, kemudian huruf zai, kemudian huruf shin, kemudian huruf jim, kemudian huruf fa, dan yang terakhir huruf dha. Jadi ada 7 huruf yang tidak terdapat dalam surah Fatihah. Baki lagi berapa? 22 huruf semua ada dalam tu. Tu.
Baik. Kita tengok tadi apa? Huruf isti'la kan. Huruf isti'la kha tidak ada dalam surah Fatihah. Manakala sad ada ihdinas siratal mustaqim. Kan? Itu sad. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kan? Si, kan? Si. Sad huruf isti'la. Apabila menyebut huruf isti'la, pangkal lidah kita terangkat. So kita sebut. So. Cuba sebut. So. Pangkal lidah terangkat ke tak? Kalau tak terangkat, tolong bagi tahu. Kalau tak terangkat, ada something apa namanya? Something wrong. Sebab itu asasnya memang begitu. Bila kita sebut so, mesti terangkat pangkal lidah. Okey. Kalau sebut su baris depan, su sama terangkat juga pangkal lidah kita. Kalau sebut si sama juga pangkal lidah tetap terangkat. Habis baris dia baris bawah. Ya memang itu baris dia baris bawah. Tapi pada sebutan huruf dia tetap terangkat pangkal lidah. Si, sebab tu dia bunyi si. Dia tak bunyi si. Kan? Kalau dia tak terangkat pangkal lidah, maka dia akan bunyi si. Nampak tak? Bila dia terangkat pangkal lidah, maka dia jadi seumpama lidah kita ni melengkung. Duduk dalam mulut tu dia melengkung. Bila melengkung, bila kita sebut si, ada dia bunyi gitu. Kalau tak melengkung, maknanya pangkal lidah tak terangkat, dia duduk. Si, dia jadi sod kan, dia jadi sin. Dia jadi sin. Dia tak jadi sod. Begitu. Begitu juga dengan huruf. Ada pagi tadi ada orang tanya saya, macam mana Ustaz? Berkenaan dengan sebutan pada ghairi ke ghairi. Kan? Ghairil maghdubi alaihim. Betul ayat. Ataupun ghairi. Dia kata banyak saya dengar ada yang baca ghairi. Macam tu bunyinya. Bila kita rujuk balik pada sifat, sifatnya ra adalah bersifat dengan isti'la. Ghairi dia bersifat isti'la. Maksudnya kata isti'la ni dia pangkal lidah kena terangkat. Kalau tak terangkat dia tak jadi isti'la di situ. Dia akan jadi istifal. Maknanya pangkal lidah dia tidak terangkat. Tetapi rin termasuk dalam huruf isti'la. Maka pangkal lidah kena terangkat. Jadi baca lagu mana? Ra kena angkat. Jadi bunyinya ghairi, dan kemudian selepas pada rin tu ada ya sakinah, ya sukun. Bila ya sukun sebelum dia baris atas ataupun baris fathah, maka dia jadi apa? Lin. Bila lin dia kena melunakkan kan? Melunakkan, jadi sebab tu dia baca oi, gitu lunak. Kalau dia baca rai, dia tak jadi lunak. Nampak? Bunyi rai lembut pula kan? Dia tak jadi lunak. Begitu juga dengan yaumi, maliki yaumi, bukan yaumi, yaumi. Dia tak lunak, tak boleh. Kerana di situ dia li, sifat dia li. Jadi dia kena yaumi gitu. Kalau begitu juga dengan ghairi. Okey, ghairi. Jadi ghair berbaris di atas dan selepasnya ada ya kasrah, ya sukun. Jadi sifatnya li, kena melunakkan. Kemudian ra itu adalah tarqiq, berbaris di bawah. Ghairi nipiskan dia. Ghairil maghdubi alaihim. Itu. Ghairi. Kemudian sambung ghairil, bukan rel. Ada setengah baca ghairil. Nanti dia pergi kepada rel jugalah. Imalah pula. Tak boleh. Sebab dia di situ tidak ada tanda imalah. Dia di situ berbaris kasrah. Jadi kena baca dengan tartiq ri gitu. Nipiskan dia. Ghairil maghdubi, ma di situ mim pula kan. Mim dengan rin. Yang rin kan dia isti'la. Tetapi mim bukan isti'la. Kalau dalam sifat berlawanan isti'la dan istifal, mim adalah istifal. Jadi bila kita menyebut huruf mim, pangkal lidah tidak terangkat. Jadi ada setengah yang membaca
Ghairil maghdubi alaihim. Mu tu mu apa? Jadi maksudnya kita nak menggunakan kemahiran sifat sebutan secara bersifat yang tepat begitu. Jadi ghairil ma dia tawassul dan dia pula istifal. Nampak? Dia tawassul dan istifal. Ghairil ma masuk pada ghair baru dia isti'la balik. Itu. Jadi untuk melatihkan supaya kita mahir tu begitulah, bila kita sebut kita tengok pada sifat-sifat. Sebut isti'la begini cara dia, istifal begini kaedah dia, begitu supaya kita dapat memahirkan sebutan. Jadi bacanya ghairil mau kan, bukan mau. Kalau mau dia jadi mim itu dipengaruhi oleh ghain yang bersifat isti'la, sedangkan mim itu bersifat istifal. Kalau dia baca, ada setengah juga yang baca terbalik pula, ghairil maghdub. Macam tu pula. Nampak? Itu kesalahan penggunaan sifat-sifat huruf tersebut. Itu cantik dah Allah Ta'ala bagi setiap huruf tu dia ada sifat-sifat lazimah tu, kena elok dah. Atas kita pula lah. Kita kena usaha ke arah kefasihan sebutan tersebut. Itu bagi ghain. Jadi ghain adalah huruf isti'la. Dha. Dha dia sama makhraj dengan tha dan sama makhraj dengan za. Zal, sa, dha. Bila kita sebut za kan, sa gitu kan. Dha sama makhraj. Ni lidah kita kena gigi atas, kemudian kita sebut za gitu. Sa gitu. Jadi huruf dia keluar daripada hujung lidah bertemu dengan gigi kacip sebelah atas. Jadi bunyinya lembut. Ataupun dalam istilahnya lasawiyah dia panggil. Sa itu tempat dia. Dan sifatnya antara isti'la dan istifal, dha saja yang bersifat isti'la. Manakala sa dan za bersifat istifal. Jadi bila sebut huruf dha pasti pangkal lidah terangkat. Bila sebut huruf zal, pangkal lidah tidak terangkat. Sa tidak terangkat. Kenapa bunyi dha? Tu pairing sifat tu cantik. Antaranya dha isti'la, kemudian dia bunyi o begitu kan. O kan. Dha po. Contoh, kerana dia mempunyai sifatnya yang berikutnya, iaitu itba'. Itba' sifat yang selepas ni lah. Iaitu bila kita sebut o bunyi macam tu, dengan pangkal lidah terangkat dan dia sebutannya membulat, bunyinya membulat. O, dha, po, begitu. Di huruf itu adalah huruf-huruf yang kuat. Huruf-huruf yang kuat. Jadi berbeza. Dia bukan bunyi za. Kalau za dia jadi zai. Kan? Wallahu la yahdil qaumadh dha. Dia bukan za. Kalau za dia jadi seakan-akan zai. Wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Za. Bila sebut za, pangkal lidah tak terangkat. Huruf zai tidak termasuk dalam sifat isti'la. Dia tidak mempunyai sifat isti'la huruf zai ni. Betul, nampak tak? Jadi huruf zai tidak mempunyai sifat isti'la, maka dia tidak boleh disebut dengan za. Bila sebut za, dia jadi zai. Huruf za ialah bunyinya za. Itu huruf za dengan sifat isti'la. Manakala yang berikutnya huruf ta sama dengan makhraj bagi huruf dal dan ta. Dal, ini pangkal gigi berhampiran dengan ujung gusi sebelah atas.
ta, dal, ta. Ta istifal, dal istifal, akan tetapi ta isti'la. Tapi bila kita sebut ta dengan isti'la, pangkal lidah terangkat, maka bunyinya kuat dan tebal. Tapi kalau kita tidak angkat pangkal lidah, maka bunyinya lemah ataupun nipis, tak tebal. Ataupun dalam erti kata lain, dalam istilah lain dipanggil sebagai huruf-huruf tafkhim juga. Kalau dalam bab tafkhim dan tarqiq, iaitu huruf-huruf ta, kan, dha, itu juga dipanggil huruf-huruf tafkhim. Tafkhim dan tarqiq ini bukan hanya pada ra sahaja, yakni pada huruf-huruf yang bersifat kuat juga bersifat dengan tafkhim. Tafkhim ni maksudnya tebal sebutannya, kuat dan tebal. Adapun tarqiq sebutannya adalah nipis. Baik. Jadi huruf ta iaitu pangkal lidah terangkat. Dan kenapa bunyi ta? Kerana dia juga mempunyai sifat itbaq juga. Sifat itbaq. Saya sebut saja ni boleh faham ni. Boleh nampak ke? Nampak perbezaan sebutan huruf pun jadilah. Kan, kalau nak ingat balik istilah-istilah yang saya sebut tadi, harus juga. Kan? Coba. Okey, baik. Ini kita tak ada nak baca. Kita sekali lagi kita baca Quran. Okey, jadi ini kita terangkan berkenaan dengan istilahat-istilahat ataupun penerangan tentang sifat-sifat huruf ini. Jadi itulah antaranya. Begitu jugalah huruf dha. Huruf dha ini dia mempunyai sifat isti'la, iaitu pangkal lidah terangkat, dan juga dia ada sifatnya yang lain lagi, iaitu istitalah. Istitalah ni maksudnya sebutan huruf dha makhrajnya ialah tepi lidah, sama ada belah kanan atau belah kiri, yang berbetulan dengan geraham. Geraham kita sebelah kanan dan geraham kita sebelah kiri. Siapa boleh buat sebelah kanan, boleh sebut sebelah kanan makhraj, sebelah kanan lah. Siapa boleh sebut daripada sebelah kiri, maka sebutlah daripada sebelah kiri. Jadi ghairil maghdubi alaihim, bu itu bagi baris depan. Bu. Tapi bila kita sebut bu sekalipun, baris depan, pangkal lidah tetap terangkat. Tu nampak. Sifat isti'la tu tetap wujud juga padanya. Kan? Ada setengah dia baca yang macam mana contoh tadilah, ghairil maghdu, dia jadi dal. Du. Bila sebut du, dia bukan isti'la dah. Dia balik pada huruf dal. Huruf dal bukan termasuk dalam sifat isti'la. Huruf dal adalah istifal. Kan? Istifal maksudnya pangkal lidah dah tak terangkat. Ghairil maghdubi alaihim. Kan? Waladha. Ada kan? Ada, tak nafilah benda tu ya lah. Kan? Sementara nak boleh betul itu, gitulah prosesnya kan. Jadi waladha, bila waladha makna kata dari sudut sifat isti'la tidak. Jadi tidak ada sifat isti'la pada huruf dha tersebut. Jadi huruf dha yang bersifat isti'la, ghairil maghdubi, bu belah kanan, bu belah kiri. Nampak? Sama ada kanan atau kiri. Ghairil maghdubi alaihim waladha. Pangkal lidah dia terangkat. Disambil kekuatan menyebut hurufnya, ataupun hurufnya itu kuat. Ketika menyebut huruf itu, fungsi kuat tu wujud, ada. Tidak ditenggelamkan kekuatan huruf tersebut. Walau cuma sebutan huruf dha ni pula. Boleh sambung ni kan sikit? Boleh sambung sikit ya? Sikit nak habis ni kan? Okey, jadi kekuatan huruf dha itu bila kita menyebut walau dha, bila kita sempurnakan antaranya, saya nak tunjuk sikit.
Allah dia bersifat dengan isti'la kan. Okey, isti'la ini yang sifat yang kita bicara lah. Kita dah tahu. Okey, di samping itu dia dikuatkan juga dengan sifat itbaq, itbaq dan istiqol. Dua ni menguatkan dia. Contoh kita baca wa inil maghdubi alaihim. Atau boleh cakap wa inil maghdubi alaihim waladdallin. Contoh yang kedua, ini kira riwayat sunnah dengan bukan cap dengan pendengaran, bukan cap dengan penglihatan. Ada dua cara kan. Satu cap dengan pendengaran, satu lagi cap dengan penglihatan kan. Okey, tengok beliau tu aktif kan cuma aktif kan. Yang kedua walil maghdubi alaihim waladdallin. Mana saja yang itu? Nombor dua. Dua orang ada dua orang. Boleh ganti ni no. Berapa orang yang ada dua orang? Nombor dua tu. Apa kan? Saya yang baca. Berapa orang yang ada nombor dua tu? Apa salah nanti kita betul kan? Kalau betul, okey lah. Kita kongsi. Okey. Berapa orang yang ada nombor dua tu tadi betul? Apa ni? Berapa orang? Jadi kita okey. Jadi orang yang ada masalah betul. Pakai tangkai dan nombor angkat. Mana kata dia ni nombor satu lah. Nombor satu dia. Berapa orang ni? 4 orang ada kan? Yang nombor 2 kan? Okey. Sikit tak semestinya. Kalau dia lah. Banyak tak semestinya pula. Ada masalah. Maksudnya nombor 2 yang betul. Nampak? Apa bezanya? Ada beza tak di situ? Saya buat sekali lagi ya. Walil maghdubi alaihim waladdallin. Boleh buat? Nombor dua. Walil maghdubi alaihim waladdallin. Mana? Apa beza ya? Ya? Tak tepat. Yang nombor satu tu kan yang nombor dua. Nombor dua tak tepat. Nombor satu tepat lagi. Jadi kan kata nombor dua tu nombor satu salah. Okey, kan? Yang berlaku dua-dua tu kalau saya baca kaedah yang pertama, yang nombor satu jadi saya baca tu imam lepas semua kata amin. Betul lah tu. Tapi sebenarnya nombor satu, saya buat nombor satu adalah tidak sempurna sebenarnya. Kerana saya hanya menggunakan itbaq dan saya tak menggunakan istiqalah. Atau saya tak buat istiqalah pun. Faham? Apa lah beza? Ya. Jadi saya hanya itbaq kita saja kita menyampaikan dia makan dan sebagainya bunyi benar. Gitu. Bunyi bulat ni. Ya. Tapi kita menyanyilah alat lekat. Huruf Qa dia kena menggunakan tepi dia kanan atau kiri. Boleh faham tak tu? Ya. Terus saya baca sama lagi ya. Walil maghdubi tapi sudah lepas. Walil maghdubi alaihim waladdallin. Betul tak? Dia orang buat. Walil maghdubi alaihim waladdallin. Apa? Yang mana ada satu yang betul, yang mana ada yang betul. Nombor dua ya. Yang betul kerana kita sempurnakan kedua-dua sifat berikutnya.
itibak. Tadi yang saya ikut itibak saja. Istitolah saya tak buat. Jadi bu kita dah sebut orang buat bu gitu. Kata bu belah kiri atau belah kanan. Jadi menggunakan tepi lidah. Tepi lidah dan juga gigi gerahak sebelah kanan atau sebelah kiri. Dan kita boleh kita depan. Dia boleh tepi ke hadapan. Bu walau jadi barulah istibak dan juga istiqalah. Cuma di situ ada juga khilaf lah. Ada setengah kata nombor 1 pun boleh juga kerana mengikut pada kemampuan seseorang yang membaca. Kerana apa? Kerana ada orang yang boleh membaca dengan kanan atau kiri tepi lidah ini. Ada setengah tak mampu nak buat langsung. Memang lidah tu keras. Tak boleh lah. Nak kanan pun tak boleh, nak kiri pun tak boleh. Maka dia menghalau ke hadapan sahaja. Tetapi dia sempurnakan sebutannya tersebut. Macam tadi lah. Cuma kita bincang di sini dari sudut kesempurnaannya. Kesempurnaan yang fasih. Betul, mengikut kaedah. Maknanya dia kena sempurnakan itibak dan juga istiqalah tersebut. Jadi itulah kaitan yang boleh kita kongsikan bersama pada malam ini. Jadi beberapa sifat yang dapat kita kongsikan, iaitu di antaranya tadi, iaitu sifat syiddah dan juga rakhawah dan tawassut, dan kemudian sifat isti'la. Jadi fahamlah apa yang kita kongsikan tu, faham tak tu? Faham tak insya-Allah dah? Boleh. Tak faham pun nanti tanya orang lain lah. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahanlah apa yang kita kongsikan bermanfaat untuk kita semua. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Qabul Allah.